Tiga pelajar UiTM kampus Dungun maut manakala seorang lagi rakan mereka parah setelah dua motosikal yang dinaiki dirempus suspek yang memandu kenderaan utility sukan SUV di jalan pantai berhadapan UiTM Dungun. Kemalangan tragis ini telah mengejutkan ramai pihak kerana membabitkan pemandu wanita yang dipercayai menghidap masalah kesihatan mental. Wanita berusia 49 tahun berkenaan disyaki tidak pernah mendapatkan rawatan kesihatan mental di mana-mana hospital. Malah semakan yang dibuat juga mendapati rawatan kesihatan mentalnya tidak pernah direkodkan di mana-mana fasiliti kesihatan negeri. Belum perada tragedi hitam yang menimpa pelajar universiti itu, satu lagi insiden melibatkan seorang wanita yang bertindak agresif di sebuah stesen minyak mengundang pelbagai reaksi masyarakat. Wanita tersebut dilihat bertindak kasar dan mengeluarkan kata-kata kesat sekaligus menyebabkan gangguan dan ketidakselesaan kepada orang awam. Malah segelintir penduduk mendakwa wanita itu juga mempunyai masalah mental dan sering berpindah randah dengan keluarganya. Bukan lagi isu baru, kes jenayah yang melibatkan pesakit mental semakin kerap berlaku dan menghantui masyarakat. Hukuman yang setimpal terhadap pesalah amat penting untuk memelihara hak keluarga mangsa serta memberi amaran kepada masyarakat mengenai akibat pelanggaran undang-undang. Namun ada juga keluarga mangsa yang tidak mendapat pembelaan sewajarnya hanya kerana pelaku tidak berada dalam keadaan mental yang waras. Persoalannya, benarkah dakwaan bahawa individu yang tidak siuman atau mengalami masalah kesihatan mental ini kalis undang-undang dan bebas daripada dikenakan hukuman? Dalam tidak sedar, keseimbangan antara belas ihsan terhadap pesakit mental dan hak keluarga mangsa dalam kes jenayah merupakan perkara yang perlu diberikan perhatian serius. Itu sikit laporannya. Itu baru beberapa kes yang dilaporkan dan bagaikan kes yang melibatkan lebih banyak kematian ataupun ada tiba-tiba yang mereka yang diuji dengan masalah mental ini yang mengamuk, yang mungkin menyerang, kalau di luar negara itu ada yang menyerang sekolah, ya. Ramai anak yang terkorban, yang terbunuh kerana amukan yang berlaku itu. Jadi apakah mereka ini bebas ditangkap itu saja ataupun ada beban pembuktian ataupun beban dakwaan ini akan dilanjutkan pula kepada keluarga yang menjaga mereka. Siapa yang benarkan mereka pegang, siapa yang mereka keluar, siapa yang bagi kunci. Jadi akan timbul pelbagai persoalan. Jadi kita nak bincang secara ilmiah bersama dengan Dr. Mahmud Jumaat, peguam bela dan peguam bicara untuk perbincangan yang penting pada hari ini. Terima kasih doktor bersama kami pagi ini. Baik, kalau kita lihat tentang laporan tersebut, itu antara beberapa kes yang berlaku di Malaysia dan dia bukanlah kes yang baru. Sebelum ini boleh dikatakan kita melihat bagaimana statistik dalam kalangan pesakit mental sendiri terlibat dengan kes jenayah ini. Tapi kita nak tahu dalam konteks perundangan di Malaysia, bagaimana sebenarnya kita menangani kes yang melibatkan pesakit mental? Baik. Isu berkenaan pesakit mental seperti mana Rina cakap tadi, memang ini adalah satu isu yang sudah lama. Dan apa yang menjadi kerisauan dia adalah pada waktu sekarang ini adalah kesedaran. Kesedaran adalah faktor utama. Contoh, saya bagi contoh yang paling jelas adalah berkenaan dengan pedofil. Okey? Kesalahan penyakit mental ini dia tak macam pesakit fizikal. Orang yang ada pesakit fizikal, penyakit fizikal ni kita boleh nampak dia ada patah, dia ada luka. Dan kita senang untuk dapat berikan dia rawatan. Tapi untuk yang ada pesakit mental ni kita susah. Contoh yang saya kata tadi kan, pedofil ni, ini adalah pesakit mental. Masalah mental. Dia dan dia adalah satu pesakit penyakit mental yang sangat kronik. Tetapi tak ramai yang kita tahu yang dia ada penyakit mental tersebut. Kerana contohnya kegarahan kepada kanak-kanak ini adalah satu perkara yang serius. Tetapi apa faktor yang menyumbang kepada ini adalah kurangnya kesedaran. Mengapa? Apabila ada pihak ingin memberi kesedaran, ada juga pihak yang lain yang mengecam orang yang memberi kesedaran. Ada yang mengeji, ada yang pihak yang memberi kesedaran tersebut telah disaman, diambil tindakan undang-undang. Kerana itulah apabila orang ingin memberi kesedaran itu telah ditahan atau mereka merasa bimbang,
kesedaran itu tidak meluas. Ini selain daripada itu banyak lagi faktor-faktor lain. Contohnya dari segi tekanan, dari segi gaya hidup, tekanan dari segi ekonomi dan juga stigma, isu berkenaan dengan ada ahli keluarga yang mana merasakan ini mereka tidak cuba menyembunyikan perkara ini atas isu rasuah, maruah. So ini yang utama bagi saya adalah kesedaran. Apabila kurangnya kesedaran, ianya membuka peluang kepada penyerahan untuk melakukan jenayah dan mereka ini sukar untuk mendapatkan rawatan atau pemulihan. Okey, dalam konteks mereka yang tak tahu apa-apa, mungkin kerana masalah mental kan, pernah mengalami kemerungan, kemudian apa-apa isulah. Jadi mereka ni kadang-kadang terpaksa keluar. Mungkin faktor usia, ada yang tak mampu lagi mengawal mereka ni. Mereka keluar melalui kehidupan. Sebab kadang-kadang mereka ni mungkin ada dui watak. Mungkin dapat diam tiba-tiba, boleh mengambil parang, boleh mengambil senjata dan juga menyerang orang kan. Jadi dalam konteks ini mereka akan didakwa kalau ditangkap. Adakah semula itu mereka ni akan terlepas hukuman, dihantar ke hospital yang berkaitan, ataupun keluarga yang akan menanggung beban hukumannya nanti macam mana? Kalau secara mudahnya. Okey, secara mudahnya apabila seseorang itu ingin membuat pembelaan atas dasar tidak seoman di bawah Seksyen 84, di mana di bawah Seksyen 84 Kanun Kesesahan tidak menjadi kesalahan bagi mana-mana pihak yang telah melakukan kesalahan tersebut atas dasar tidak seoman. Dan mereka sukar untuk memahami kesalahan tersebut atau kesalahan tindakan itu telah melanggar undang-undang. Itu dia punya elemen dia. Tetapi untuk nak membangkitkan pembelaan tersebut, untuk meyakinkan hakim dengan pembelaan tersebut, dia perlu buktikan bahawa apabila dia melakukan kesalahan tersebut, beliau dalam keadaan yang tidak siuman. Itu bukan mudah. Sangat sukar. Adakah doktor, dengan adanya untuk sebagai satu beban pembuktian kan, laporan psikiatri itu dah mencukupi untuk membuatkan mereka kalis daripada hukuman? Sebab itulah kita kena jelas yang banyak sebenarnya kes-kes di luar sana, apabila berlakunya aksiden, kata dalam keadaan tidak siuman atau tidak keadaan sedar. Apabila melakukan kecederaan, contohnya domestic violence, dia kata waktu tu dalam keadaan marah, waktu tu saya memang tak sedar langsung apa tindakan saya. Saya pula pada waktu tu ada penyakit bipolar ke, ada buktikan ke, atau penyakit skizofrenia ke, ataupun ada penyakit-penyakit mental lain. Mereka boleh saja membangkitkan apa saja pembelaan atas dasar penyakit mental. Namun laporan macam tadi Rina cakap, okey, sekarang kita dah bawa kepada doktor pakar psikiatri untuk sahkan betul ke tak dia ni adalah pesakit mental. Nak dapatkan laporan psikiatri yang mengesahkan pada waktu dia ketika dia melakukan kesalahan tersebut, dia memang tidak dapat untuk memahami kesalahan itu. Tidak mudah. Kerana doktor pakar ni, dia bukan evaluate you setakat sehari, 3 hari, seminggu. No. Sebulan dia akan check. Dia akan letakkan di hospital, dia akan observe dulu. Doktor pakar pula, dia dah tengok pesakit mental ni hari-hari. Dia boleh tengok cara you makan, cara you bercakap, cara you berjalan, dia dah tahu. Ini sama ada buat-buat. Ini buat-buat ni, olok-olok ni. Atau ini memang serius. Memang dia ni memang penyakit mental yang sangat serius. So, let's say lah, kita dah keluarkan laporan. Okey, doktor kata, dah disahkan macam Rina kata, dia ni memang penyakit mental yang ada penyakit bipolar. Mahkamah pula tidak akan terus menerima bulat-bulat. Dia tak akan terima bulat-bulat. Dia akan observe pula. Macam ada satu kes yang mana reported kes ni, Osman A. Aziz, yang mana telah membunuh seorang wanita dan dituduh bawah Seksyen 302. Membangkitkan pembelaan yang sama atas dasar tidak siuman bawah Seksyen 84. Mahkamah tidak menerima bulat-bulat laporan sekretariat tersebut. Mahkamah memutuskan bahawa ketika dia melakukan kesalahan itu, dia dalam keadaan yang waras. Kerana apa? Mahkamah kata, mahkamah observe dia juga. Waktu ketika pembicaraan itu dijalankan, mahkamah lihat, OKT ni, itu yang tertuduh ni, tengok dia ni dalam pembicaraan tu, dia faham. Pembicaraan tu. Dia participate.
And then dia nampak dia dalam keadaan waras. Bukan itu saja. Pihak OKT ni juga dia perlu buktikan. Okey, doktor boleh sahkan dia ni bipolar contoh ataupun skizo atau penyakit mental lain. OKT tu pula perlu buktikan juga waktu dia kesalahan tu dilakukan, dia memang dalam keadaan tak sedar. Dia akan dipanggil, diletakkan dalam kandang saksi. Okey, you explain apa berlaku ketika itu. Dan mahkamah perlu diyakinkan, convince yang memang dia tak faham. Tetapi apabila mahkamah dengar ini tak ada waktu dia melakukan kesalahan tu dia sedar. Cuma ada waktu keadaan lain dia tak sedar, tapi waktu ketika dia melakukan kesalahan dia betul-betul sedar sebab dia faham kesan akibat kesalahan itu. Proses dan prosedurnya dia very strict. Okey, kalau keluarga memang sepatutnya dia menjaga kan. Betul. Dia mungkin kunci rumah ke atau apa yang perlulah. Yes. Tapi dia orang lain tak menuduh keluarga atas faktor pengabaian. Yes. Kerana sepatutnya waktu jam ini dia tepatnya tak keluar rumah. Katakan dia keluar rumah pukul 2 pagi. 2 pagi tu dia start enjin kereta dan kemudian ke tempat yang bahaya sehingga rempuh orang dan sebagainya. Padahal keluarga bolehkah dituduh atas faktor kecuaian dan pengabaian? Kalau isu pengabaian dan kecuaian ini sebab orang kena tuduh kerana dia bila sakit mental ni dia perlukan penjagaan yang total ya. Yes. Dari segi pemakanan mereka, kehidupan seharian mereka yang perlu dijaga sebab bila mereka keluar je ada risiko yang memanglah dia di mana. Ya. Untuk nak membuktikan kecuaian dan pengabaian tu dia punya burden of proof tu is very high. Okey. Tetapi kalau contohnya pihak keluarga ini telah gagal atau untuk mendapatkan rawatan, memang dia macam bersubahat. Contohnya dan dia adalah pihak yang memberi contribution kepada melakukan kesalahan tersebut, mereka mungkin boleh dituduh. Tetapi the burden of proof is very high. Kerana apa? Kerana pertama sekali kita buktikan dulu dia ini tidak siuman. Kerana melakukan kesalahan tersebut. Tapi sekiranya dia telah mendapatkan rawatan, dia dah pergi ke hospital tetapi tiada kerjasama, dia telah membuat laporan dan sebagainya, mereka mungkin boleh dilepaskan daripada sebarang pertuduhan jenayah. Okey, ada tak apa-apa yang mungkin kes sama yang doktor tahu berkenaan dengan situasi ini yang sebenarnya mereka ini bebas daripada tuduhan ataupun menjalani hukuman? Contoh kalau mereka ni pesakit mental tapi dapat disahkan melalui laporan psikiatri dan bebas daripada tindakan. Ada beberapa kes yang mana mereka tidak faham kesan akibat. Contohnya ada satu kes yang mana berlakunya pembunuhan yang mana ada bisikan yang katakan halusinasi. Halusinasi dia ada yang katakan isteri dia ni curang, ada buat melakukan, dan dia memang boleh buktikan sebelum ini memang dia ada dapat rawatan. Namun pada ketika itu dia tidak boleh tahan dan telah dituduh di mahkamah dan apabila di bawah laporan psikiatrik memang dia ni ada hallucination. Namun mahkamah telah memutuskan untuk mendapatkan pengesahan penilaian daripada doktor psikiatrik yang mana laporan psikiatrik pun mengesahkan perkara yang sama. Oleh demikian, mahkamah telah membuat keputusan untuk dia ni ditahan dan didapatkan rawatan sehingga dibuktikan bahawa dia ni adalah sesuai untuk bersama dengan masyarakat. Yes, memang ada kes. Baik, kita juga ada komen daripada rakan-rakan kita di Facebook yang bertujuan MHI. Baik, kita dapat bacakan Ruhaini Danish, apa katanya Rina? Banyak kes-kes teruk especially yang menyebabkan kematian melibatkan golongan penagih dadah, pemabuk dan pesakit mental seperti tak berkesudahan. Pemabuk penagih dadah jelas hukumannya walau sesetengahnya macam tak setimpal, namun pesakit mental bagaimana pula? Tolonglah segera digubal akta atau undang-undang yang tegas. Kesian pada mangsa serta keluarga. Ini mungkin pandangan daripada seorang individu yang merasakan perlu ada keadilan lah juga untuk pesakit mental ini. Betul. Pandangan doktor? Pendapat saya dia begini. Macam contohnya pemabuk, penagih dadah. Dia bukannya pesakit mental yang mana yang mana dibuktikan oleh dan disahkan oleh doktor pakar psikiatri. Orang yang boleh bangkitkan pembelaan tidak siuman ini hanya boleh disahkan oleh
doktor pakar psikiatri. Dia perlu menilai dulu. So that's why dia ambil dan diletakkan di bawah jagaan doktor pakar psikiatri dan dia akan observe dulu, akan nilai dulu. So kalau dia dibuktikan bahawa dia ni adalah mabuk, kan, dilakukan saja ketika dia mabuk, dan dia sendiri kena buktikan bahawa waktu keadaan ketika itu dia memang kerana tidak sedar. Namun apabila diletakkan bawah doktor pakar psikiatri, macam mana doktor pakar psikiatri nak sahkan? Kerana dia bukan atas dasar sakit mental, dia sendiri yang contribute to that action. It's very difficult to raise that defense. Sangat sukar. Sekala kalau dia memang penyakit mental, memang dia sakit mental dah disahkan sebelum ini, dah 10 tahun atau berbelas tahun dia dapat kerawatan. Then it's a different case. Doktor, mungkin dalam situasi ini kita juga perlu melihat dari satu sudut kepada keluarga mangsa. Mungkin mereka inginkan pembelaan sewajarnya. Jadi dalam situasi ini bagaimana? Apa ruang yang mereka ada? Baik, kita perlu sedar adalah undang-undang ini adalah lebih kepada kita bukan sekadar untuk menghukum, tetapi kita juga untuk memberi pemulihan. Okey. Di bawah Seksyen 84 itu adalah ditulis itu tiada kesalahan bagi mana-mana pihak yang mempunyai masalah tidak kesempurnaan akal untuk memahami kesalahan dan apa tindakan ianya itu bertentangan dengan undang-undang. Okey. Orang itu, saya tekankan di sini tidak bermaksud kalau orang itu ada masalah tiba-tiba dia terus lepas kalau dia ada masalah penyakit mental. Dia akan ditahan di dalam hospital dan dia tidak akan dilepaskan begitu saja disebabkan dia sakit mental. Bukan hanya terlepaskan dengan hukuman jenayah, hukuman penjara, maksudnya dia telah bebas. No, you akan dimasukkan dalam penjara dan tempoh itu mungkin akan lebih lama daripada tempoh you masuk dalam penjara. Baik, baru kita faham. Saya kira itulah topik yang berat dan perlukan kepada penyelesaian dan juga mungkin penguraian yang panjang ya. Sebab bila masuk kamar ni macam-macam beban pembuktian yang diperlukan untuk menuduh ataupun mendakwa seseorang. Terima kasih kepada Dr. Mahmud Jumaat. Kita masa yang terhad untuk berbincang lebih lanjut lagi. Beliau peguam beda dan peguam cara untuk menghalusi di sebalik topik kes melibatkan pesakit mental ini. Memang tak mudah ya. Beban pembuktian yang panjang dan perlukan kepada huraian yang begitu teliti sebelum apa keputusan dapat